Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya untuk semua. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan teruskan kepada topik 4, topik 4 which is on the adjustments for financial statements. Okay, under this topic we have three subtopic. This is the first subtopic on the bad debts, allowances for doubtful debts, and provision for discounts on account receivable. So, okay, semua perkara, semua topik yang relate yang berkaitan dengan bad debts, okay, hutang lapuk, allowances for doubtful debts, peruntukan hutang ragu, and provision for discount on account receivable. Semua ini akan berkait dengan account receivable. Kenapa dia akan berkait dengan account receivable? Kerana bad debts, allowances for doubtful debts and provisions for discount ini dia berkaitan dengan sales on credit. Okay, for this subtopic, okay, learning objectives that we should able to achieve after you have studied this chapter. For the first one, explain and show how bad debts are written off. Explain why allowances for doubtful debts are made. Make the necessary entries to record an allowance for doubtful debts in the books. Right? Okay. Calculate and make provision for discount on account receivable. Alright, make all the entries in the statement of profit and loss and balance sheet for bad debts, okay, allowances for doubtful debts, and provision for cash discount. So, ketiga-tiga perkara yang anda akan belajar ni, yang pertama ni bad debt kan, yang kedua allowances for doubtful debt, dan yang ketiga provision for cash discount. Ketiga-tiga ini anda perlu tahu macam mana untuk calculate setiap item ini. Okay, and then selepas tahu macam mana untuk calculate, kena tahu macam mana untuk record dalam buku. Okay, and then macam mana bila anda dah tahu untuk record kan, itu journal lah. Okay, daripada journal pergi pada ledger. Of course anda kena transfer pada account, kena buka ledger, dapatkan baki. And then setelah anda dapat baki untuk baki yang baru untuk ketiga-tiga item ini, maka anda kena decide untuk ketiga-tiga benda ini, okay, yang mana yang akan pergi masuk dalam profit and loss account. Okay, dia dua. Satu masuk dalam profit or loss, and satu akan masuk dalam balance sheet. So awak kena decide. So kena tahu dan untuk seterusnya, pematangan seterusnya, anda akan tahulah yang mana yang akan masuk dalam profit and loss account, yang mana yang akan masuk dalam balance sheet. Okay, sekarang kita pergi kepada what is the bad debts. Okay, bad debts ini adalah dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai hutang lapuk lah. Okay, bad debts adalah hutang lapuk. So hutang lapuk, macam mana kita nak faham apa itu hutang lapuk? Hutang lapuk ini biasanya banyak perniagaan yang akan melibatkan diri dalam adanya berlaku hutang lapuk kerana perniagaan tersebut menawarkan penjualan secara kredit. So bila dia membuatkan sesuatu, menjalankan perniagaan dia membenarkan orang membeli dengan dia secara kredit, maka dia menjual secara kredit. Maka disebabkan adanya situasi menjual secara kredit itu, maka dia akan memberi satu risiko kepada perniagaan kita bahawa ada kemungkinan pelanggan yang membeli dengan kita secara kredit itu tidak akan membayar barang mereka ataupun tidak mampu untuk membayar, maka ketidakmampuan pelanggan tersebut secara ditentukan oleh perniagaan, maka hutang tersebut akan menjadi hutang lapuk. Okey. Apabila sesuatu hutang itu dianggap bad, when a debt is considered bad, okay, the asset shown in the debtor's account is worthless and so eliminate. So that kan, bila pada mulanya, okay, sebagai contoh ya, kenapa dianggap debt tu bad? So dia jadi macam ni. Dalam satu situasi,
pada mula-mula dalam satu untuk rekod yang pertama, sebagai contohlah, bila orang membeli barang dengan kita secara kredit, so that dia akan ada debit. Sebelum ni orang tu tak pernah berhutang pun dengan kita. So daripada tak ada jadi ada. Tiba dia beli dengan kita secara kredit kan. So dia berhutang lah. So account receivable dia akan meningkat sebelah debit. So daripada tak ada jadi ada. Maybe orang yang berhutang itu namanya Ali. So Ali lah debit. So ada Ali, menandakan Ali ni ada hutang dengan kita lah. And then kredit apa barang dia. Maybe dia beli apa-apalah kan. Contoh inventory dan soal lah. Depends kepada soalan lah. Tapi sekarang saya nak tunjuk side Ali ni. Okay, ini pada mulanya. So that, mula-mula dia beli yang kita hutang kan. Dalam satu tempoh lah. Sampai kepada satu tempoh, tengok company akan tengok macam mana dia tak bayar. And then bila dia tak bayar, ada satu ketika maybe pengurusan akan decide, pengurusan perniagaan kita akan decide yang Ali ini sebagai tak mampu dah nak bayar hutang. So bila tak mampu bayar hutang, dia akan consider hutang yang Ali buat ini considered bad lah. Apa makna bad? Makna dia adalah selama ni ada kan. Okay, selama ni Ali ada. So sekarang kita assume dia adalah sebagai bad. So bila bad, kita akan eliminate, kita akan padam, kita akan buang Ali punya record. Sebab kita dah consider dia sebagai bad debt. So, siapa yang akan tanggung Ali punya hutang ni? Hutang yang Ali pernah buat pada kita tu, kita terpaksa tanggung. Kalau kita terpaksa tanggung, means that dia akan jadi, okay, debit, dia akan jadi bad debts. Okay, bad debts. Kita tanggung. Bad debt ni dia akan jadi belanja untuk kita. Sebab kita bagi hutang kan. So, bila dia tak mampu bayar, kita yang kena tanggung. Itu adalah satu benda yang kena kita alert lah. Kalau kita nak bagi pinjam dekat orang, kita kena decide banyak benda. And then credit, inilah yang dimaksudkan dengan debtors account so eliminated. Maknanya sebelum ni dia ada hutang kan. So bila kita dah tanggung, so automatic hutang untuk Ali ni akan terpadam. Daripada debit, kita nak buang dia, kita kena kreditkan account Ali. So automatic dia akan terpadam lah. Okay. Dan kita terpaksa tanggung dia punya hutang. Alright. Okay. Bad debt are considered as business expenses and are charged to the profit and loss account as expenses. Ini for the first one Okay, bad debts ini akan di-charge sebagai expenses, kita tanggung dan dia akan masuk dalam profit, to the profit and loss account. Macam yang saya pernah cakap sebelum ni, ada 3 benda bad debt, allowance for doubtful debts and provision for cash discount. Ketiga-tiga benda tu anda kena faham dan anda kena tahu dia nak kena masuk kat mana. Okay? Apa maksud masuk kat mana tu? Dia kena masuk sama ada dalam profit and loss account ataupun dia perlu masuk dalam balance sheet. So untuk case bad debt ini dia dianggap belanja, maka dia akan masuk dalam profit and loss account as an expenses. So bawa expenses lah kita yang perlu tanggung pembelanjaan tersebut. Okay, recording bad debt. Alright, untuk kita nak record bad debt, credit the debtors account to remove the debts and debit the bad debts account to increase the expenses. Macam situasi Ali tadi kan. So saya buat record contoh debit tadi Ali mula-mula kan masa dia beli maybe 50 sebagai contoh. Okay, credit inventory sebagai contoh dia beli stok, dia beli barang 50. So mula-mula how to credit the debt, kita kena credit the debtors account to remove the debts. Mula-mula kita kena creditkan. Sekarang ni hutang, siapa yang hutang? Ali. So sekarang kita nak keluarkan Ali ni, kita nak kena buang account Ali ni, maka daripada debit kita akan letak di sebelah kredit. Okay, Ali so 50. Okay, debit dia apa? Kita cakap kan, debit the bad debts of account to increase the expenses. Sebelum ni kita tak ada pun perbelanjaan yang kita perlu tanggung disebabkan oleh kita tanggung hutang orang. Tapi sekarang disebabkan Ali tu kita dah pun declare dia sebagai tak mampu untuk bayar hutang, maka secara automatik hutang yang sedia ada pada Ali akan ditanggung oleh kita. So maka bila kita tanggung, kita akan letak dia dalam
expenses. So tulislah, boleh tulis expenses dalam kurungan bad debt. Sebab dalam account kita, dalam record financial statement kita, banyak je expenses yang kita libatkan. Maybe contoh expenses electricity, salaries. So sebab tu kita kena klasifikasikan expenses yang kita nyatakan itu apa. So dalam konteks ni adalah bad debt. Okay, itu adalah contoh record lah. Okay, untuk slide ini, cuba anda tengok ya, sambungan kepada recording bad debts. Okay, under this slide, cuba tengok, saya pecah dua. Saya pecahkan dua. So anda tengok apa yang saya akan ajar dan apa yang saya akan tuliskan. Kenapa saya pecah dua? Saya nak tunjuk kepada anda, ada dua situasi orang yang berhutang. Okay, yang pertama, nama penghutang kita yang pertama namanya Bloom. Okay. Yang kedua namanya adalah Shaw. Harap betul lah saya sebut pronounce untuk nama-nama penghutang kita ni. Alright. Okay, untuk situasi yang pertama, sekarang ni dalam slide yang saya pancarkan ini, dia hanya tunjuk apakah ledger untuk penghutang-penghutang. So untuk memahamkan anda, untuk jadi lebih mudah, maka kita akan pergi kepada, saya buat dulu untuk first place, kita akan buat record. Okay, kita akan buat journal dulu. Nanti baru kita akan pergi kepada macam mana dia boleh dapat dalam dia punya ledger ni kan. So ada empat benda lah, ada 3 ledger. Yang income statement tu macam mana nak pindah kepada income statement lah. Okay, untuk situasi Bloom, anda kena faham dulu situasi dia. Untuk Bloom ni, dia beli barang dengan kita secara hutang. Dia memang tak pernah bayar. Okay, ambil daripada satu tempoh ke satu tempoh, dia memang tak mampu bayar. Dia pun tak start untuk bayar sikit-sikit. So that ada sampai satu ketika, maka company decide Bloom ini, dia punya hutang akan jadi hutang lapuk. So, dia berhutang dengan kita sebanyak 520, and then 520 itu juga secara automatik akan jadi hutang lapuk lah. So dia based on company decision. Okay, tengok kemampuan seseorang penghutang tersebut. Okay, untuk yang pertama, kita record dulu Bloom ni hutang dengan kita. So debit, okay, mula-mula Bloom ni dia beli barang dengan kita secara hutang. So that Bloom debit, so credit. Kenapa dia beli barang yang kita secara hutang? Dia sales lah, kita sales kan. So dalam konteks kita jual secara hutang kepada Bloom. So kat sini dalam konteks ni adalah 520. Macam saya cakap tadi, situasi untuk bad debt, allowances for doubtful debt dan provision for cash discount ini dia akan relate dengan sales credit. So of course dia akan relate dengan sales lah. Okay, ni record kita kan. So kita jual kepada Bloom secara credit. Okay, ni situasi yang pertama. Yang kedua, okay, lepas tu kemudian company decide Bloom ni dah tak pernah bayar. So ada pada satu-satu tempoh, okay, company pun decide bahawa Bloom ni adalah hutang ni akan jadi sebagai hutang lapuk lah. Means that bila jadi hutang lapuk, maka yang akan menanggung hutang tersebut adalah kita selaku owner kepada perniagaan kita lah. So bila kita nak record dia tu sebagai hutang lapuk, cuba tengok ya, debit, kita nak record dia sebagai hutang lapuk, kita mesti seperti mana dalam slide awal tadi sebut, kita mesti eliminate. Okay, at the first place kita mesti eliminate Bloom ni. Macam mana nak eliminate? Kita tak boleh padam macam saya buat ni, tapi kita kena record. Sebelum ni Bloom punya recorded debit side, so kita nak padam kita nak eliminate Bloom punya record, so kita buat songsang. Kita buat songsang. Okay, Bloom adalah 520. Okay, so that debit apa? Okay, ingat balik bila kita decide one of our debtors is bad debt, dia punya hutang sebagai hutang lapuk, maka hutang yang ditinggalkan itu akan ditanggung oleh kita, yang mana kita akan decide sebagai bad debt tapi bawah expenses. Okay, bad debt bawah expenses lah. So kena letak expenses supaya anda tahu benda tu expenses. Okay, sekarang kita kena tanggung 520. Itu dalam konteks Bloom. Okay, cuba tengok ya. So, tengok apa yang dia
Saya buat guna warna kuning untuk anda nampak yang belah bawah. Okay, sekarang kita nak record belum. Tadi kita dah buat journal kan. So that kita fokus kepada belum sahaja untuk anda tahu recorded untuk belum. Sekarang belum debit, nampak ni. Belum kan? At the first place, dia record. Dia belum debit, so letak sebelah debit. Tapi item dalam dia adalah songsang. So item dia adalah sales. 520. Kita record yang ni. Jadi kita record yang ni pula. Kita record belum saja, belum kredit. Nampak ni. Kredit kan? Kita letak sini. And then item dalam dia tulis apa? Songsang. Ambil item yang songsang daripada tempat dia. Ni 520. So automatic, secara automatic bila kita dah buat dua transaction tersebut, maka belum ini dia eliminate. Apa makna eliminate? So debit side 520, credit side 520. So kita hapuskan hutang dia ni. Okay. Siapa yang akan tanggung hutang dia? Kita ada bad debt expenses. So bad debt expenses ini akan masuk ke mana? Bad debt expenses ini akan masuk ke dalam dia akan masuk ke dalam income statement. Bawah apa? Bawah expenses. So kat sinilah nampak ni dia akan masuk bawah bad debt. Dapat 770 kan? Datang kat mana 770 ni? Okey, 770 ni okey, cuba tengok ya. Sekejap saya cuba padam dulu yang ni. Okey, 770 ni datang daripada bad debt lah. Tapi dia adalah combine antara Bloom dan Shaw. Contoh ya, anda record tadi bad debt kan? So anda debit bad debt satu, bad debt expenses. Kredit adalah Bloom. Sebab kita nak tutup kan. Berapa? 520. Okay, ini untuk Bloom. So kita kena tunggu dulu. Kita kena tunggu dulu untuk Shaw. Sebabnya ada dua orang kan, ada dua orang yang hutang. So kita kena combine, kita tak boleh buat asing-asing. Bila kita nak transfer, ni kan bad debt kan. So bad debt ni kita akan transfer dalam, kita akan buka dia punya ledger juga. Nampak dia ada ledger kan. Okay, so sekarang kalau kita buka, cuba tengok ya. Kita buka untuk mula-mula kita untuk belum. Nanti kita tengok untuk Shaw pula. Okay, debit side, kita buka tulis kat sini adalah bad debts. Kita tulis bad debts. Okay. And then sekarang ni bad debt sini posisi dia sebelah mana? Posisi dia sebelah debit. So kita kena letak sebelah debit kat sini. Tapi nama dia kita ambil yang sebelah credit. So nama dia apa kat dalam ni kita tak letak? Kita kena letak Bloom. So Bloom berapa? 520. So debit side kan? Itu yang debit. Cuba anda tengok untuk posisi untuk situasi Shaw. Shaw ni jalan ceritanya adalah dia beli dengan kita secara hutang. Untuk yang pertama dia beli dengan kita secara hutang. Ini cara record dia. Debit Shaw sebab dia beli dengan kita secara hutang kan. Berapa banyak? 375. And then credit adalah sales. Kenapa sales? Sebab kita jual kan? Kita jual 375. Kita jual kepada Shaw secara hutang 375. Okey, itu yang pertama. Cuba tengok dia transfer Shaw, posisi Shaw adalah sebelah debit. Okey, nampak ni. Tulis yang sales. So kat sini dalam sales kan. Sales 375. Okey, itu yang pertama. Okey, record yang kedua, tiba-tiba ni yang pertama, record yang kedua adalah Shaw ni dia hutang 375 kan. Tapi ada dalam tempoh masa dia berhutang tu dia mampu. Dia ada lebihan duit kot. Dia bayar. Dia bayar berapa? Dia bayar 125. So bila dia bayar, bila dia bayar kan debit, automatik lah kan. Bila dia bayar secara logiknya, debit yang naik ni adalah cash lah. Dia dapat duit kan bila orang bayar. So kreditnya adalah, okay. Sebelum ni Shaw ni kan dia hutang 375. So sekarang hutang dia berkurang. Maka kita kena kurangkan Shaw ni. Okay. So letak Shaw kredit. Berapa banyak? Okay. 125. Okay, 125. Okay. Itu adalah amount dia lah. Okay. Daripada 125, 375 kan. So kita dah transfer nombor 1. Kita cuba transfer nombor 2. Kita nak buka yang Shaw. Shaw kredit. So sebelah kredit letak sini sebelah kredit. Tulis songsang, tulis cash 125. Okay. So, bila anda dah record dua-dua tu, kan dua-dua belah, maka anda perlu, okay, tengok
Dua-dua tu saya dah ajar untuk record kan, macam mana anda nak record dan sebagainya. Cuba tengok, setelah anda record, setelah anda buat record, maka anda perlu balancekan ledger Shaw ni. Tadi di awal-awal, Shaw ni hutang yang kita 375. Tapi dia ada bayar 125. So that, maka record yang ketiga adalah baki yang dia tak mampu itu dia akan jadi bad debt. So that, dia akan jadi debit expenses. Bila dia jadi bad debt, kita kena tanggung dia akan jadi expenses, bad debt, and then kita kena eliminate account Shaw. So kita eliminate banyak mana? Kita eliminate baki yang dia tak mampu bayar je lah. Baki yang dia tak mampu bayar adalah 250. So secara automatik kira balik 375. Sebelah kredit pun 375. So kita kena eliminate Shaw. Okay, kita kena eliminate Shaw. So then, berapakah bad debt yang kita akan bawa masuk ke dalam income statement? Okay, tadi untuk Bloom kita kena support, maksudnya kita kena cover 520 sebab Bloom tak mampu bayar 520. Untuk Shaw, berapa kita kena cover? Kita kena cover 250 ni, bad debt ni kan, so transfer. Debit expenses, so letak sebelah debit, tulis Shaw. Tu belum tadi kan, so ni Shaw. Shaw berapa? Shaw sebanyak 250. So that 520 campur 250 jadi 770. Cuba anda tengok kat sini 770 ni. Datang daripada mana? Datang daripada bad debt. So dia punya formula dapat gross profit less expenses. Bawah expenses tu ada bad debt. So inilah 770. Alright. Okay, habis berkaitan dengan bad debts. Okay, sekarang kita pergi kepada allowance for doubtful debts. Okay, peruntukan hutang ragu. Apakah situasi yang menyebabkan adanya peruntukan hutang ragu? Okay, biasanya it is likely that some debts held by the business will prove to bad debts. Okay, biasanya ada kemungkinan bahawa sebahagian hutang yang ditanggung oleh perniagaan ada bukti yang dia boleh menjadi hutang lapuk. Means that bila sesuatu perniagaan itu ada membuat sales on credit, maka dia akan ada orang yang berhutang dengan dia. So bila ada orang yang berhutang dengan dia, nak tak nak dia akan ada certain amount yang dia akan buat allowance, buat assume sebagai allowances for doubtful debt lah. Akan ada, kita kena ada buat persediaan awal lah bahawa maybe pada amount yang dihutang oleh orang lain kepada kita tersebut, mungkin ada certain amount yang dia tu tak mampu untuk bayar. Okay, makanya berpegang kepada konsep the prudent concept, dia lebih kepada konsep berhati-hati lah dalam satu-satu tempoh perniagaan yang kita jalankan itu, dalam satu-satu tempoh record financial statement record yang kita record itu, maka kita akan sebagai langkah berhati-hati kita akan letaklah certain percent from the hutang daripada orang yang berhutang tu, akan ada certain percent yang mungkin dia tak mampu untuk bayar. Itu kita punya konsep berhati-hati yang kita amalkan. Okay, namun begitu, allowances need to be made in the current period for debts that might be backed by, disebabkan kita dah ada orang yang berhutang dengan kita, maka kita kena letak certain persen yang kita assume kemungkinan orang yang berhutang tu tak mampu bayar. Makanya contoh yang kita akan buat, kita kena buat record lah. Record untuk allowances for doubtful debt ini adalah kita akan debiting the profit and loss account with the allowances and then crediting the allowance for doubtful debt. And aging schedule can be used. So that kita akan debitkan profit and loss account dengan allowances. Tadi kita debitkan profit and loss account, kita debitkan bad debt expenses kan. So sekarang untuk allowances for doubtful debt, kita akan debitkan the profit and loss account with the allowances, and then kita kreditkan allowances for doubtful debts account. Okay. Alright, sekarang kita tengok macam mana cara records. Okay, cuba tengok contoh at 31st December 2018, pada
31 December, the account receivable figure after deducting bad debt was 10,000. Okay. It is estimated that 2% of the debts will eventually prove to be bad debt, and it is decided to make a provision for this. The account will appear as follows. Alright. Sekarang dia punya susun galuh dia adalah, okay, yang pertama dia akan buat provision dulu. Lepas dia buat provision, dia akan buat berapa peruntukan, berapa persen yang dia kemungkinan, dia assume kemungkinan orang yang berhutang ni tak mampu bayar. Lepas tu daripada kemungkinan itu, maka dia akan tahulah kan, bila dah masa itu berjalan, maka dia akan tahu berapakah memang berapakah daripada kemungkinan yang dia assume tadi orang tersebut tak mampu bayar. And then kita kena, company akan decide to make a provision for this. Mula-mula buat provision dulu. So, untuk provision, macam mana cara nak buat provision? Tadi kita dah belajar pada slide yang sebelumnya. Kita kena debited, kita kena debit apa? Profit and loss account. Kita kena creditkan allowances for doubtful debt. Allowances, allowance. Okay, allowance for doubtful debt. Itu adalah dia punya transaksi. Debitkan profit and loss account, creditkan allowances for doubtful debt. Sebagai contoh daripada situasi ni, kan debit ni anda buka. Okay, sekarang ni buka profit and loss account. Posisi ni adalah sebelah debit, so letak sebelah debit. Item dalam dia ambil yang kredit lah. Okay. Right, untuk allowances for doubtful debt, cuba tengok ni adalah allowances for doubtful debt. Okay, allowances for doubtful debt, kedudukan dia adalah sebelah kredit kan. So letak di sebelah kredit. Tapi item dalam dia tu, nama kat dalam dia tu letak susah. Kita letak sebelah kredit. Seberapa? 200 lah. Sebab dia kata dia punya apa? 10,000 daripada 2%. So dia akan dapat 200. So, cuba tengok ya. Daripada kita dah create kita punya journal, kita dah buat kita punya ledger. So sekarang kita akan transfer sama ada dia masuk dalam income statement, ni yang pertama income statement, ataupun dia masuk dalam balance sheet nombor 2. Okey, cuba tengok. Income statement, apa yang perlu masuk dalam income statement? Kita akan masukkan dalam income statement, dah nama pun tadi profit and loss account kan. Income statement kita akan masuk di bawah expenses. Allowance for doubtful debts ni. Jadi kan kita ada yang kita transfer kepada profit and loss account. Profit and loss account adalah income statement. So dia tak sebelah debit kan. Bila dia tak sebelah debit, maka dia adalah expenses. So daripada sini transfer kepada income statement. Dan yang kredit ni, yang kredit adalah allowances for doubtful debt. Nama dia sama je. Cuma anda kena tahulah kedudukan dia di mana. Okay, cuba tengok ni. Ni kredit kan. So dia akan masuk sini. Kenapa dia akan masuk sini? Kerana dia tak kredit, tapi dia akan letak bawah current asset. Kenapa dia kredit tapi dia tolak? Sebab kat sini kan ada term less. So dia seolah-olah songsang lah kan. Sepatutnya tak sebelah kredit, tapi dia pindah kepada sebelah debit, tapi dia tak less. Okay. So 10,000 tolak 200. Ini adalah 9,800. Ini adalah jumlah terkini account receivable. Okay, setelah kita tolak lah berapa banyak orang yang tak mampu untuk bayar. Alright. Okay, sekarang kita pergi kepada increasing the allowance. Okay, to increase the allowance on setup, yang pertama debit the profit and loss account with the increase in the allowance and credit the allowance for doubtful debts account. Okay, sekarang ni untuk allowance, allowances for doubtful debt tadi, dia ada dua situasi. Yang pertama, apakah yang kita nak buat sekiranya kita nak tingkatkan increasing the allowances. Okay. Asal-asalnya kita maybe kita dah record certain portion untuk allowances for doubtful debt, maybe 200 kan. Tapi bila kita buat sebenarnya allowances itu adalah 250. So kita kena record lagi 50 tersebut. So how to record nilai increase ini? Cara nak record adalah yang pertama sekali anda kena debit the profit and loss account sama macam tadi and credit allowances for doubtful debt. So that kesimpulan yang anda boleh buat adalah kalau sekiranya
anda nak record awal-awal untuk allowances, tadi kan debit profit and loss account, credit allowances for that. Okey, itu yang original punya recorded. Tapi kalau tiba-tiba kita nak increasekan jumlah allowances kita, maka simpan dekat kepala anda, cara untuk merekodkan dia adalah sama macam cara-cara yang asal tadi. Debit profit and loss account, and then credit allowances for doubtful debt. Itu kalau increasing. So kita tengok macam mana transaction untuk increasing. Alright. Debit, kan dah cakap kan tadi kan, debit profit and loss account, credit accumulated lah accumulated for allowances for doubtful debt. Okay, debit banyak tu, kredit banyak tu. Cuba tengok mula-mula profit and loss account dia, berapakah penambahan yang ada? Okay, asal-asalnya allowances for doubtful debt, asal-asalnya jadi 200 je kan tadi kan. Kita punya tadi tu. Okay, allowances for doubtful debt 200, so kita bawa. Balance BD kan kita bawa. Okay, and then tiba-tiba bila dia kira-kira, dia ada kenaikan. Berapakah kenaikan dia? Dia ada kenaikan 40. So, untuk record yang kedua, anda tak perlu record 240. Anda just record berapakah kenaikan yang dibuat. Kenaikan yang dibuat adalah 40. So, tadi dah ada yang 200. Tadi dah ada yang 200. Ni kan 200 kan. So, sekarang direkod yang dia ada kenaikan je 40. So, barulah betul yang mana jumlah terkini baki kita adalah, baki untuk hutang untuk allowances for doubtful debt adalah 240. Okay. Maka, cuba anda tengok ya. Dalam profit and loss account ni kita cuma bawa yang kenaikan je. Nampak tak? Sebab profit and loss kan dibawa sini. Tapi yang dalam balance sheet ni kita akan bawa kat sini Kita akan bawa keseluruhan. Okey? Nampak ni 240 bawa sini. Sebab yang dalam balance sheet ini dia dipanggil accumulated. Apakah maksud accumulated? Adalah doubtful debt yang terkumpul lah. Hutang yang terkumpul. Bukan hutang untuk satu-satu yang ditambah saja, bukan. Tapi dia adalah hasil keseluruhan. Okay? Alright, kita pergi kepada reducing the allowance. Tadi increasing the allowance, sekarang reducing. To reduce the allowance, caranya adalah debit, tadi untuk increase, debit profit and loss account. Okay, credit allowance for doubtful debt. Tapi sekarang kalau reducing, dia terbalik. Debit allowances. Okay, allowance. Okay. Credit dia adalah profit and loss account. PNL. Ini adalah cara untuk record lah kalau reducing allowance. Contoh, kita buat allowance, dia punya allowance yang kita tetapkan 200. Tapi bila kita calculate, bila kita tengok dia rupa-rupanya dia tak mampu bayar cuma 160 je. So berapa yang dia berkurang? Berkurang 40. So kita akan record yang berkurang. Okay, kita akan record berapa yang kurang. Okay, ini adalah transaksi untuk ledger lah macam mana nak record. Cuba anda tengok ya. Kita bawa balance. In the first place kita bawa balance kan. Tadi ada 240 kan. So kita record 240. Okay, tiba-tiba ada kurang. Macam ni kita tak tahu kurang. Kurang tak kurang ni, dia akan refer kepada soalan lah. So sekarang daripada ledger ni kita automatik boleh tahu yang dia tu berkurang. Kenapa? Kerana ni lah, tempat ni, debit profit and loss account. Tadi bertambah debit, debit dia, okay. Allowances debit, okay. Allowances for doubtful debt debit. Tadi allowances for doubtful debt credit kalau meningkat. So sekarang kalau menurun, profit and loss ni, dia punya account ni allowance kan, okay. Dia menurun. Tapi profit and loss account kalau menaik, dia sebelah debit. Tapi profit and loss yang menurun, dia adalah sebelah credit. Itu simbol yang kita boleh tahu yang bahawa allowances for doubtful debt ini menurun. So bila ada debit side, bila ada amount debit, ada amount credit, tak balance, maka kita akan balancekan dia lah. So kita akan dapat balance yang baru. Berapa? 210. So bila 210, cuba anda tengok tadi kalau yang increasing, yang 40 increase tu kan, kita just masuk dalam profit and loss account yang increase saja. Sama juga dengan yang reducing. Kita masuk dalam profit and loss account yang reduce saja, bukan yang total. Tapi dalam allowance for doubtful debt, kita masuk dalam yang total. So asalnya 240 kan.
Tapi ada pengurangan 30. So kita tolak 30. So tinggal berapa? Tinggal 210. So 210 ni masuk dalam balance sheet. Tapi dalam profit and loss account just masuk berapa yang naik ataupun berapa yang turun. Bukan jadi berapa berapa amount menaik dia, berapa amount yang turun dia. Itu sahaja yang masuk dalam income statement ataupun balance sheet lah. Okay. Okay, ini yang seterusnya, provision for cash discount on account receivable. Okay, bagaimanakah boleh terjadinya potongan tunai? Okay, macam contoh potongan tunai lah pada akaun belum terima. Biasanya potongan tunai ini, okay, sebuah perniagaan akan membuat peruntukan untuk potongan tunai pada akaun belum terima. Dia akan buat at year end, pada akhir tahun lah. Tengok kepada dia punya tempoh operasi dia. Alright. Provision for cash discount ini, okay, dia diberikan pada masa penjualan dilakukan. Masa transaksi jual beli itulah dia akan tahu sama ada tak cash discount. So dia buat provision dululah, dia buat peruntukan kan. So that yang mana prosedur dia adalah sama je, sama macam peruntukan hutang ragu tadi. Okay, dia assume dulu berapa persen orang tak mampu bayar, and then daripada nilai yang dia assume, contoh kalau dia assume orang yang tak mampu bayar tu dia assume sebanyak 200, sebagai contoh dia assume 200 je orang tak mampu bayar, itu at the first place kan. Tiba-tiba kalau orang yang tak mampu bayar tu sebenarnya 230, so 30 ni dia jadi increase. Jadi kita dah baca cara nak ikut increase kan. Tapi kalau dia punya dia 200, tiba orang yang tak mampu bayar adalah 190, so dia decrease berapa? Decrease 10. Itu adalah dua situasi lah. Daripada nilai sebenar dia adalah 200, maka dia akan pergi kepada sama ada dia increase ataupun dia decrease, ataupun dia memang fix tak mampu bayar untuk 200. Ada 3 cara record kan yang kita dah belajar tadi. Yang pertama basic record, yang kedua kalau dia increase, yang ketiga kalau dia decrease. Itu situasi dia sama. Mula-mula dia kena buat provision dulu, anggaran dulu, berapa orang yang tak mampu bayar daripada hutang yang sedia ada. Okay, baru kita boleh decide lah sama ada dia decrease or dia increase. Okay, kita pergi how to record provisions for cash discount. Inilah contohnya. Yang pertama sekali, cuba tengok. Dia start dengan 2017. Untuk tahun 2017, akaun belum terima dia 4,000. Allowance for that dia adalah 200. Ini yang ditetapkan. Provision for cash discount allowed 2%. Okay, 2%. And then, macam mana cara nak kira? Cara nak kira adalah 4,000 tolak dulu dengan 200. Okay, sebab dia allowance for that kan? Dia dah hutang kan? Okay, dia punya peruntukan. So, dapatlah dalam 3,800. 3,800 baru darab dengan 2%. Okay, 3,800 tolak 2%. Anda akan dapat, inilah 76. Tahun 2017 kan? Okay, tahun 2017 dapat 76. Lepas tu, balance kan dia? Bawa balance CD 76 kan? Lepas balance CD, bawa balance BD. Ni 76. Dia bawa Itu 2017. And then 2018, 5,000 tolak 350 darab 2%. Itu cara dia. Dapat 17. Okay. Lepas tu balance kan dia. 76 tambah 17, 93. Pemberat dia adalah sebelah kanan. So kat sini jadi balance CD. Daripada balance CD jadi balance. Daripada balance CD anda akan bawa dia akan jadi balance BD. Ni 93. So 2019 pula 4750 4750 tolak 250. Tapi anda kena tengok naik ke turun. Cuba tengok allowances for that full debt 200 ke 350 kan. 200 ke 350 dia akan jadi naik 150. Dia naik 150. Tapi daripada 350 ke 250 dia akan turun. Turun berapa? Turun 100. Kenapa anda kena tahu turun? Kenapa anda kena tahu naik? Kerana turun naik ini penting untuk anda tahu di manakah posisi anda kena record. Debit profit and loss account ataupun profit and loss account credit. Tengok. Kalau dia debit, means that dia increase. Kan tadi kan 200. 200 ke 350. Naik kan? So dia debit. Dia sebelah cash provision ni dia sebelah dia tak sebelah kredit. Dia sebelah kredit tapi profit and loss account debit. Okay? And then situasi seterusnya 350 ke 250 menurun. Means that okay, bila menurun profit and loss sebelah kredit. Okay?
Tapi kenapa ni debit? Ini kan ledger kan sonsang. Tapi kalau kita buka akaun sebenar untuk profit and loss account, dia akan letak sebelah kredit lah. Sekarang ni adalah akaun provision for cash discount kan. So, provision for cash discount debit, profit and loss credit. So, tu kena tahulah sama ada dia menaik ataupun dia menurun. Untuk tahu posisi profit and loss tu berada di sebelah mana. Alright. Okay. Inilah sambungan daripada kita record tadi kan. Ada naik, ada turun kan. Cuba anda tengok ya. Kalau gross profit, ini adalah profit and loss account kan. Cuba tengok. Okay. Daripada gross profit 2018, 17, 18, 19. Lepas tu kita akan tolak less expenses kan. Yang kita tolak adalah 76 ni datang kat mana? 76 ni tak tahu 2017. Sebab dia kekalkan dia punya provision tadi tu yang allowances for that 200. So dia 76. Yang kedua 28 dia increase. Kita tengok ni. Dia increase kan. Increase ni daripada 200 pergi 350. Menaik 150. Sebab tu dia letak tolak. Nampak tak dia bawa, tak letak bawah tolak. Tapi cuba anda tengok ya. Untuk 2019 dia add ni reduction in provision for cash discount. Kenapa dia add? Sebab daripada 350 tadi dia punya allowances for that pergi 250. So dia menurun. So bila dia menurun, kalau dia menurun, income statement dia akan jadi sebelah kredit. Bila profit and loss di sebelah kredit, it means that dia adalah income. Sebab tu dia akan add. Tapi kalau dia profit and loss account dia sebelah debit, dia adalah expenses. Sebab tu dia less. Okay. So ini adalah balance sheet. Cuba anda tengok. Bila anda perlu transfer hasil penyeraan anda ke dalam balance sheet, cuba anda tengok. Untuk tahun 2017, Pak Ibu, dia punya account receivable kan? Okay. Allowance for that full debt 200. Hutang dia punya hutang tadi. 76 dia punya account receivable dia. Cash discount. Second, tengok ni, dia less kan. 350 dia punya hutang, 93 provision ditolak juga. And then yang ketiga 4750 250 dia punya hutang yang baru, dia punya nilai dia adalah 90. Mana datang benda-benda semua ni? Benda-benda semua ni datang daripada hasil tambah ni. Tengok ni. 76, ni 76 kan. 76 tambah dengan 17 dapat 93. Betul? 93. 93 tolak 3. Sebab apa tolak 3? Sebab ini adalah reduce kan. Tolak 3 dapat 90 kat sini. Okay. Dia punya cara lah untuk kita kira. Okay, habis untuk subtopik bad debts, allowance for doubtful debt and provision for cash discount on account receivable. Okay, what is the learning outcomes? You should have now learned that debts were unable to collect are called bad debts. Kalau sesuatu hutang yang kita tak mampu untuk collect itu akan dipanggil sebagai hutang lapuk. That bad debts are credited to the customer's account to cancel them and debited to a bad debts account as expenses. Alright. Debt allowance for doubtful debt are needed. Otherwise, the value of the account receivable in the balance sheet will show too high a value and could mislead anyone looking at the balance sheet. Also, making a provision of this type allows for more accurate calculation of profit and losses. Okay, keperluan untuk record peruntukan hutang ragu ni, kenapa? Kerana kita nak tunjukkan bahawa kita tak terlebih nilai lah. Kita tak terlalu menilai kita punya balance sheet itu dah tinggi. Dan bila kita buat anggaran provision ni, maka dia akan boleh sedikit sebanyak lah dia akan boleh menjadikan pengiraan profit and loss account kita ni maybe lebih tepat. Lebih tepat lah kan. Maksudnya kita dah assume berapa orang yang tak mampu bayar and so on. Okay, the allowance for the full debt is calculated after that debts have been deducted from the debtors accounts. Okay, allowances for the full debt dia dikira selepas kalau sekiranya dalam soalan memang dah sah-sah dah ada satu bad debt yang memang tak mampu untuk seseorang tu tak mampu untuk bayar, so kita tolak dulu. Okay, persen untuk orang yang tak mampu bayar tu memang dah sah-sah tak mampu bayar, tolak dulu daripada debtors balance, and then barulah kita akan calculate allowance for doubtful debt. Alright, that the amount of the allowance for doubtful debt is based on the best estimate that can be made, taking all the fact into account. Dia bukan boleh decide
sesuka hati je sama ada orang itu adalah nilai tersebut adalah bad debt and so on. Dia ada anggaran-anggaran dia lah. Dia ada consideration yang syarikat akan ambil sebelum decide sesuatu amount tersebut adalah allowance for doubtful debt and boleh jadi kepada bad debt. Okay. That an increase in the allowance for doubtful debt will create a debit entry in the profit and loss account. Alright, kalau sesuatu allowance tersebut dia meningkat daripada yang sebelumnya, maka dalam profit and loss account dia akan debit. Maksudnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi expenses. Tapi kalau dia decrease macam mana? Kalau dia decrease, that a reduction in the allowance for doubtful debt will create a credit entry in the profit and loss account. So apa maksud di credit entry? Maksud di credit entry adalah dalam profit and loss account awak kena add. So dia akan jadi hasil. Okay, tadi dia kena minuskan dalam profit and loss account sebab dia meningkat kan. So dia akan jadi expenses. Alright, that the allowance for doubtful debt is shown as a deduction from account receivable in the balance sheet. Okay, allowance for doubtful debt ni tempat letak dalam balance sheet adalah di bawah asset kan. Okay, account receivable, formula dia adalah account receivable. Okay, account receivable tolak dengan inilah allowance for doubtful debt. Okay, formula besar dia tolak. Tapi kalau anda dapat sebagai contoh kan, tadi kita dah tengok satu contoh kan. Kalau awal-awal anda punya allowance tu 200, tiba-tiba dia jadi 350, kan. Okay, tahun seterusnya 350, tahun seterusnya jadi 250. So dia untuk tahun pertama ni anda kena tambah dulu lah kan. 200 tambah dengan berapa yang naik dia. 200, 350, so 200 tambah 150, 350. Okay, and then ke bawah ni kena tolak. Baru dapat amount tu letak kat sini. Okay, nilai amount tu yang kita tolak. Ini memang fix formula. Cuma isi dalam dia tu datang kat sini. Sama ada dia increase or decrease. So kalau dia increase, kita akan tambah. Tapi kalau dia decrease, kita akan tolak. Dah tambah dah tolak, baru masukkan dalam dalam ruangan allowance for doubtful debt lah dalam balance sheet. Okay. Debt provision for cash discount are made in the same way as provision for doubtful debts. Untuk provision for cash discount dia punya cara dia sama je. Cara record sama, cara kira sama, cara masuk pun sama. Semua sama. Okay. Okay. How to record bad debts, allowance for doubtful debt and provision for cash discount in the accounting book and in the profit and loss account and balance sheet. Okay. Ini adalah semua learning outcome yang anda patutnya bila habis chapter ni anda dah boleh faham. Okay, kalau boleh saya rumuskan daripada awal tadi, perkara pertama adalah anda kena tahu apa itu bad debt. Okay, bagaimana nature of the bad debt, apakah itu allowance for doubtful debt and apakah itu provision for cash discount. Bila anda dah tahu, anda kena tahu macam mana record, macam mana kalau nak record dalam journal. Daripada journal anda kena buat ledger. Okay. Ledger, okay, daripada ledger dah dapat baki daripada ledger ni mesti dapatkan baki BD, baki CD, and then anda kena tahu kat mana nak transfer, sama ada dia masuk dalam dia masuk dalam profit and loss account ataupun dia masuk dalam balance sheet. Kalau dia masuk dalam profit and loss account, bila masa dia akan less expenses ataupun bila masa dia akan add sebagai income. Dan dalam balance sheet, okay, dia punya posisi dia sama, dia akan masuk bawah account receivable kan. Account receivable minus allowance tersebut. Tapi anda kena tahu, ada certain part yang anda kena tahu adalah dalam allowance yang anda masuk ni, amount ni adalah anda kena tahu. Kalau dia meningkat, tambah ke turun. Calculate dulu keseluruhan, barulah tolak. Sebab simbol tolaknya ada fix. Okay, jumlah kat sini dia yang berbeza. Depends on situasi dia. Okay, allowance tu meningkat ke menurun daripada yang sebelumnya. Okay, itu sahaja untuk chapter bad debts. Alright, Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.